Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang arif dan bijaksana dan pensyarah kita Encik Ibrahim serta para hadirin yang dihormati sekalian. Pada forum hari ini, kami akan membincangkan sebuah topik yang semakin penting untuk diberikan perhatian sebagai rakyat Malaysia, iaitu kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Tetapi sebelum kita memulakan perbincangan, dengan sukacitanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nawadarni Agilan akan bertindak sebagai pengerusi pada forum hari ini. Kita ada seramai 9 orang panel untuk menyertai pada forum hari ini. Sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Sebelum pada abad 18 dan 19, masyarakat Malaysia tidak sebegini coraknya, tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat majmuk bermaksud masyarakat pelbagai kaum yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang bersama-sama berkongsi hidup dan tinggal dalam sesebuah negara yang sama. Menurut sarjana Graham Saunders, dalam buku beliau menyatakan bahawa masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang penting. Jadi, sidang hadirin yang dihormati, apakah faktor utama yang menyebabkan kewujudan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu Saudari Sarah Shahira binti Salahuddin Shah. Dipersilakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi. Nama saya Sarah Shahira binti Salahuddin Shah. Jadi pada hari ini, saya akan menerangkan sikit sebanyak tentang faktor yang mendorong kepada pembentukan masyarakat majmuk. Seperti yang kita tahu, masyarakat majmuk merupakan pelbagai kaum yang mempunyai budaya, agama, adat resam dan bahasa yang tersendiri. Masyarakat majmuk wujudnya daripada kesan daripada penjajahan yang menggalakkan penghijrahan mengikut keperluan ekonomi. Jadi orang Melayu asli merupakan orang penduduk asal di tanah Melayu, manakala dengan kedatangan immigration daripada negara China dan India memenuhi keperluan ekonomi yang menyebabkan pembentukan 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India di tanah Melayu. Pembentukan masyarakat majmuk disebabkan beberapa faktor dan antara salah satunya ialah dasar kerajaan British. Dalam dasar kerajaan British ni menggalakkan kemasukan buruh India dan Cina untuk kepentingan perkembangan sektor perladangan dan perlombongan. Jadi, apakah matlamat dasar kerajaan British ini? Matlamatnya ialah dengan menguasai ekonomi di tanah Melayu melalui dasar pecah dan perintah. Apa itu dasar pecah dan perintah? Dasar pecah dan perintah merupakan satu strategi di mana mereka menakluk sebuah kawasan atau wilayah dengan cara memecahkan kelompok kuasa yang besar kepada kumpulan yang kecil. Mengapa mereka mengamalkan dasar pecah perintah ni? Ialah dengan untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi di tanah Melayu. Jadi, berbalik kepada matlamat tadi, bagaimanakah cara mereka mencapai matlamat? Kerajaan British mencapai matlamatnya dengan membawa masuk buruh India yang mereka percaya bahawa orang India boleh bekerja dengan lebih lama, boleh menerima gaji dengan lebih rendah dan mudah dikawal. Mereka juga membawa masuk buruh Cina dengan memberi jaminan keselamatan nyawa dan harta benda. Mengapa mereka membawa buruh India dan Cina ni? Disebabkan mereka ingin mengimbangi kaum Melayu berbeza di mana akan menukarkan penduduk untuk bersatu dan menentang kerajaan British ini. Untuk pengetahuan anda semua, British tidak mahu orang Melayu diberi peluang luas dalam ekonomi moden kerana takut kerajaan British ini akan disingkirkan. Jadi disebabkan itu, kerajaan British mengekalkan ekonomi tradisional bagi orang Melayu supaya
mereka tidak terdedah kepada pengaruh luar, di mana pengaruh luar itu boleh melahirkan masyarakat Melayu untuk jadi penentang. Jadi itu adalah beberapa faktor wujudnya masyarakat Melayu, masyarakat majmuk. Jadi itu sahaja, sekian daripada saya, Sarah Shahira, yang menerangkan sedikit sebanyak tentang faktor yang mendorong pembentukan masyarakat majmuk melalui dasar kerajaan British. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sierra, satu pandangan yang sungguh jelas daripada panel pertama kita. Seterusnya, pada pandangan saya, perusahaan biji timah juga mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Saudari Nabila Natasha bin Edi Marsuki, panel kedua hari ini. Apakah pandangan anda dan penjelasan anda atas faktor ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para panel sekalian. Nama saya Nabila Natasha dan pada hari ini saya akan membincangkan pasal faktor perkembangan pesat perusahaan biji timah dan getah. Perkembangan pesat perusahaan biji timah dan getah memerlukan buruh yang ramai dan British berhadapan dengan masalah tengah buruh kerana orang Melayu hanya tertumpu kepada kegiatan pertanian. Antara kawasan pengeluaran biji timah adalah Lembah Kita, Lukut, Kelang dan Sungai Ujong. Bagi menarik kemasukan orang Cina, kerajaan British tengah melonggarkan syarat kemasukan orang Cina ke tanah Melayu, memberi jaminan keselamatan nyawa, harta benda dan diberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing di bawah kawalan ketua. Untuk perkembangan pesat perusahaan getah, ia menjelang adab ke-20 akibat perkembangan perusahaan automobil di Amerika Syarikat. Pembukaan ladang-ladang getah menyebabkan British memerlukan lebih banyak buruh India. British lebih berminat mengambil buruh India bekerja di ladang getah kerana mereka sanggup bekerja lebih lama, menerima gaji yang rendah dan mudah dikawal. Bermula 1857 hingga 1938, buruh India datang ke tanah Melayu melalui 3 cara, iaitu buruh kontrak, sistem kangani dan buruh bebas. Masyarakat India telah membawa masuk budaya kehidupan mereka ke tanah Melayu. Itu adalah faktor saya. Terima kasih kerana mendengarnya. Ribuan terima kasih kepada saudari Nabila. Bagaimana pula dengan saudara Muhammad Faris, panel ketiga kita hari ini? Pasti saudara mempunyai pendapat yang ingin diutarakan mengenai isu ini kita pada hari ini, kan? Dipersilakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Navin. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Noor dan saya akan membentangkan tajuk mengenai lokasi penempatan yang berasingan, iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan perbezaan fungsi-fungsi ekonomi dalam setiap kaum. Seperti mana kita tahu, di tanah Melayu pada zaman dahulu, masyarakat pelbagai kaum mempunyai lokasi penempatan yang berbeza dan terasingan. Sebagai contoh, orang Melayu mereka tinggal di luar bandar dan kampung, manakala orang Cina pula mereka tinggal di kawasan perindustrian dan pelembungan biji timah. Orang India pula tinggal di kawasan peladangan getah. Mereka hidup berasingan dan amat jarang berlaku perhubungan antara kaum. Seterusnya adalah antara faktor-faktor yang mendorong pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu ialah perkembangan ekonomi kapitalis yang menyebabkan perbezaan dalam fungsi ekonomi. Perbezaan fungsi ekonomi ini membawa kepada pengalaman kaum mengikut kegiatan ekonomi mereka. Perkembangan ekonomi komersial didorong oleh golongan imigran China yang terlibat dalam bidang perniagaan dan pelubungan biji timah. Manakala imigran India pula tertumpu di kawasan ladang getah dan semelangan mereka tinggal di bandar untuk bekerja sebagai kerani dan buruh di pelabuhan. Akhir sekali, orang Melayu masih kekal dalam sistem komersial, iaitu sistem tradisional dengan bekerja sebagai petani dan nelayan. Perbezaan dalam fungsi ekonomi telah memisahkan ketiga-tiga kaum tersebut secara tidak langsung, membawa wujudnya masyarakat majmuk pada zaman dahulu sehingga kini masih kekal dalam masyarakat yang majmuk. Satu pandangan yang sungguh jelas tentang perbezaan ekonomi. Terima kasih saudara Faris. Saudari Yogarani adalah salah seorang panel forum kita hari ini. Baiklah saudari, selepas mendengar penjelasan-penjelasan daripada sahabat-sahabat anda,
Apakah pandangan anda tentang bagaimana Malaysia mempunyai masyarakat majmuk? Hai dan salam sejahtera kepada pengerusi dan ahli panel yang lain. Saya Yoga Rani yang ingin memberi pandangan saya tentang sistem pendidikan ketika penjajahan British. Pendidikan sebenarnya berbeza mengikut suku kaum dan ianya bertujuan untuk menyekat peluang orang lain daripada mengembangkan bakat mereka dan juga untuk memisahkan mereka daripada perkembangan sosio-ekonomi negara. Pendidikan di zaman penjajahan British ialah bersifat bebas dan terdapat 5 jenis pendidikan iaitu telah diwujudkan dan tidak mempunyai keseragaman iaitu Inggeris, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Sehubungan itu, terdapat 3 peringkat pendidikan iaitu pendidikan British rendah dan menengah dihadiri oleh kanak-kanak bangsawan Melayu dan hartawan Cina dan India. Seterusnya terdapat sekolah Melayu peringkat rendah dibantu oleh British dengan matlamat menjadikan mereka sebagai petani yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Peringkat yang ketiga ialah wujudnya sekolah vernakula Cina dan India yang berdasarkan negara asal masing-masing. Pendidikan Cina untuk orang Cina, buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari Cina. Kebanyakan sekolah Cina dibina di kawasan perlombongan yang kemudiannya menjadi bandar. Sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak orang India yang tinggal di kawasan ladang getah. Setiap jenis sekolah tersebut mempunyai falsafah dan ala tuju pengajaran dan kurikulum yang berbeza. Selain perbezaan dalam aliran pendidikan, kerencaman sistem pendidikan juga dapat dilihat daripada sudut kurikulum, sukatan mata pelajaran serta orientasi matlamatnya. Sehubungan itu, aliran pendidikan Cina dan India, kurikulum, sukatan mata pelajaran dan orientasinya berkiblat ke negara asal mereka. Keadaan ini menyebabkan interaksi sesama mereka hanya berkisar dalam kalangan etnik yang sama. Ini telah menyebabkan tiada keseragaman dari segi identiti dan fahaman kerana negara China contohnya mengamalkan fahaman komunisme dan silibus yang diambil daripada negara China yang mempunyai unsur-unsur komunisme. Tetapi lain pula dengan kaum lain yang berteraskan fahaman yang selain itu, tidak terdapat satu bahasa pengantar yang seragam telah menyebabkan setiap kaum hanya tahu bercakap dalam bahasa ibunda masing-masing saja. Ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah yang telah mengikat perpaduan kaum. So, secara ringkasnya, sistem pendidikan adalah salah satu faktor dan perbezaan antara sistem pendidikan telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Yoga Rani atas penjelasan anda. Saya ingin mengajukan soalan yang sama kepada saudara Hilmi. Saudara Hilmi, apakah faktor lain yang mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia? Pada tahun 1786, pada peringkat awal, buruh-buruh Cina tertumpu di tapak-tapak pelombongan awal seperti di Lukut dan Sungai Ujong. Penghijrahan semakin pesat sejajar dengan perkembangan aktiviti pelombongan. Itu okay. Bagi kaum India pula, kedatangan buruh India ke tanah Melayu hanya ketara pada abad ke-19 dan 20. Sebenarnya hubungan antara India dan semenanjung tanah Melayu telah berlaku lebih awal lagi. Penghijrahan masyarakat India ke tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Ya. Mereka mula bekerja sebagai peladang di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang perai. Tumpuan masyarakat India ini ialah di kawasan-kawasan utama penanaman getah di Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Bagi kaum Melayu, agama dan kepercayaan kaum Melayu adalah Islam. Penduduk Melayu di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak majoritinya menganut agama Islam. Agama Islam dibawa masuk ke tanah Melayu sejak abad ke-14 atau ke-15. Kesultanan Melayu Melaka memang terkenal sebagai pusat pemerintahan yang berperan. Ribuan terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia.
Seterusnya, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, perpaduan merujuk kepada suasana dan ikatan mesra antara rakyat dalam sesebuah negara. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. Negara yang mempunyai pelbagai kaum sangat memerlukan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum bagi membina negara yang harmoni. Jadi, isu kedua untuk dibincangkan pada forum ini adalah bagaimana rakyat Malaysia boleh mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi, panel ke-6 hari ini iaitu Saudari Nur Amirah Farzana. Apakah langkah proaktif yang boleh diambil untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Salam sejahtera, terima kasih diucapkan kepada pengerusi. Pada hari ini, saya Nur Amirah Farzana binti Aisyah Faridin ingin menerangkan bagaimana cara untuk mengekalkan perpaduan melalui sukan. Berbagai-bagai cara yang dapat kita usulkan berkaitan dengan perpaduan kaum. Misalnya seperti negara kita sendiri, negara Malaysia menghantar atlet-atlet untuk mewakili negara bagi bertanding dalam pelbagai-bagai pertandingan di peringkat antarabangsa. Atlet-atlet sukan yang menyertai pelbagai acara di peringkat antarabangsa seperti sukan SEA, sukan Commonwealth, sukan Olimpik dapat meningkatkan lagi nama Malaysia ke mata dunia. Hal ini juga dapat membuktikan bahawa Malaysia mampu melahirkan jago sukan yang mampu bersaing supaya Malaysia dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sama seperti negara-negara maju yang lain. Dalam konteks ini, jelaslah bahawa sukan ataupun semangat sukan sememangnya tidak membezakan masyarakat dari segi kaum, dari segi warna kulit, dari segi bahasa dan lain-lain, kerana mereka menyokong pasukan ataupun sesebuah pasukan yang sama. Di samping itu, peserta-peserta sesebuah permainan berpasukan seperti hoki, bola sepak, bola keranjang, bola jaring dan lain-lain, mereka perlu mendapatkan ataupun dapat menjalinkan lagi hubungan untuk mendapatkan mata bagi pasukan masing-masing. Dasar sukan yang diwujudkan pada tahun 1988 bertujuan mewujudkan budaya sukan dalam kalangan rakyat. Maka aktiviti sukan hendaklah diamalkan kerana apabila badan kita cergas, otak kita pun sentiasa cerdas dan kita mampu menjadikan wadah untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Seperti dalam pepatah ada mengatakan sambil menyelam minum air, bermaksud sambil kita bersukan kita juga dapat mengeratkan lagi hubungan. Lantaran berpaksikan kebenaran yang telah disampaikan, jelaslah bahawa aktiviti sukan mampu mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Amirah atas pandangan anda. Seterusnya, saya ingin mendengar daripada Saudari Anita Ganesan tentang cara untuk memupuk perpaduan antara kaum. Terima kasih kepada pengerusi forum. Cara mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Hal ini berlaku kerana dapat menggerakkan hubungan dan saling bekerjasama antara kaum. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh mengadakan aktiviti gotong royong sama ada di kawasan perumahan atau kampung. Aktiviti kemasyarakatan yang diadakan dapat mengekalkan perpaduan negara. Gotong royong merupakan salah satu aktiviti menggerakkan hubungan silaturahim antara kaum. Aktiviti gotong royong yang adalah
sikap atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan dengan secara sukareda. Gotong royong mampu membentuk masyarakat yang kondusif melalui semangat bantu-membantu dan bekerjasama membersihkan taman permainan, longkang maupun rumah ibadat akan wujud rasa kekitaan antara masyarakat. Gotong royong turut merupakan hubungan ahli masyarakat kepada nilai-nilai murni yang suci. Gotong royong juga mampu mewujudkan kesan-kesan positif yang sebenarnya dapat membantu menangani gejala-gejala buruk dan masyarakat seperti penagihan dada dan kecuri. Aktiviti gotong royong juga dapat mewujudkan perpaduan kaum yang amat penting di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Contohnya dengan mengadakan gotong royong bagi menjayakan program sambutan Bulan Kemerdekaan, perpaduan masyarakat akan terjalin secara langsung atau secara tidak langsung. Sesungguhnya dengan wujudkan perpaduan kaum di kalangan rakyat, negara kita akan terus amat dan maju. Dengan menjadikan amalan ini sebagai aktiviti penting dalam kehidupan, kita dapat banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan daripada amalan tersebut. Oleh itu, amalan ini harus diingati dari satu generasi kepada satu generasi. Amalan ini juga boleh dipraktikan untuk menggekalkan kesihatan dan keadaan yang selesa di kawasan tempat tinggal. Terima kasih. Terima kasih saudari Anita. Seterusnya, rumah terbuka adalah satu perkara yang sangat luar biasa pada musim perayaan. Jadi, saudara Muhammad Syuhaidina, apakah pandangan anda atas rumah terbuka ini? Adakah cara ini akan memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia? Hai dan selamat pagi kepada ahli pengurusi dan panel-panel yang lain. Saya ingin berbincangkan tentang poin saya adalah perayaan rumah terbuka ataupun rumah terbuka pada hari perayaan dapat meningkatkan perpaduan. Jadi mengikut pandangan saya, perpaduan dapat ditingkatkan bila adanya perayaan rumah terbuka seperti kaum Melayu, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Jadi kaum Cina dan India juga merayakan hari perayaan tersebut, dan kaum Melayu menyambut dan melayani kaum-kaum yang lain dengan baik pada hari raya terbuka, pada rumah terbuka pada hari raya tersebut, dengan sifat dengan mengumpul sifat kemasyarakatan dan nilai-nilai murni yang baik. Lepas tu juga kaum-kaum lain dapat memahami sifat dan budaya kaum-kaum lain. Macam contoh, Tahun Baru Cina disambut oleh kaum Cina, dan kaum Melayu dan India juga pergi ke rumah terbuka pada hari raya tersebut, dapat memahami cara dan budaya mereka menyambut hari raya Tahun Baru Cina. Jadi di situ kita dapat lihat sekiranya kaum Melayu pada hari raya mereka memberikan kepada anak-anak kecil duit raya. Kalau Cina dia memberikan ampau. So di situ kita dapat membezakan dan memahami budaya-budaya kaum-kaum yang lain dan memupuk perpaduan dan sifat kemasyarakatan. Itu saja. Terima kasih. Selepas mendengar pandangan daripada Muhammad Syuhaidina, memang rumah terbuka adalah satu cara yang sangat proaktif untuk memupuk perpaduan antara kaum. Yang akhir sekali, panel akhir kita hari ini, iaitu Saudari Syam Afifah. Saudari Syam Afifah, apakah langkah lain yang senang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar atau pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar universiti untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia?
Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Syamafifah Amira dan saya akan present tentang cara mengekatkan perpaduan dengan melancarkan kempen. In my opinion, pihak berkuasa perlu melancarkan lebih banyak kempen agar dapat memupukkan semangat perpaduan. Hal ini demikian untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan berganding bahu. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh melancarkan lebih banyak kempen melalui media massa ataupun media elektronik. Dengan berbuat demikian, masyarakat akan lebih mengamalkan sifat perpaduan berdasarkan kempen yang dilancarkan oleh pihak berkuasa. Seperti yang diperkatakan oleh Pengerusi Institut Keselamatan dan juga Kesihatan Pekerja Negara, Tan Sri Lee Liam Tee, patriotisme boleh disemai dalam kalangan raja melalui kempen kesedaran, pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan harus disesuaikan untuk memupuk perasaan bangga dan kepunyaan dalam kalangan generasi muda lah. And then selain itu, program rutin tetangga dan juga program kempen bulan kemerdekaan untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat dan juga pelbagai kaum. Sebab melalui aktiviti tersebut seperti gotong royong dan juga program rukun tetangga, selain daripada menjamin kesejahteraan hidup warga setempat, rakyat juga dia berpeluang berkomunikasi dan juga menghulur bantuan antara satu sama lain dengan jiran tetangga dan juga berlainan bangsa. Bak kata pepatah, orang cakap serampang dua mata lah. Sambutan-sambutan seperti Hari Keluarga dan juga kempen bulan kemerdekaan dalam berbagai peringkat pula dapat membuka rakyat jelata tentang adat-adat resam dan juga budaya kaum lain. So dengan itu program Hari Keluarga misalnya menawarkan rencaman jenis permainan dan juga aktiviti sukaria yang memerlukan perancangan yang teliti dengan kerjasama yang erat antara ahli keluarga dan juga jiran tetangga. So dari situ diorang akan macam belajar tentang adat resam, budaya kaum-kaum lain dan juga at the same time diorang dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain lah. So akhir sekali daripada saya, masyarakat setempat tidak ketinggalan untuk memainkan peranan yang paling penting untuk melahirkan permufakatan dan juga kalangan masyarakat negara. Akhir kalam, meninggal dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Bulan semakin terang, bayang semakin jelas bahawa masyarakat haruslah mengamalkan sikap ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Negara Malaysia kita dapat berkembang maju dengan lebih lancar di bawah dasar satu Malaysia. Oleh itu, saya menyeru supaya kekalkanlah perpaduan yang telah kita bina ini agar aspirasi kepimpinan negara untuk menjadi negara yang maju dapat direalisasikan. Mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel yang menyertai dalam forum hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekian, terima kasih.